Selamat datang ke ITTV. Saya Cikgu Ratigah, Cikgu Matematik Tingkatan 3. Topik hari ini ialah hukum indeks, iaitu sambungan daripada topik yang lepas. Topik hari ini merangkumi dua bahagian. Pertama, melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Kedua, penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks. Bahagian pertama topik hari ini, melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Bagi bahagian ini, kita akan belajar menggunakan hukum indeks dan sifat-sifat istimewa yang telah kita pelajari dalam melaksanakan operasi matematik dalam ungkapan algebra. Baik pelajar, mari kita lihat contoh bagi bahagian ini. Ringkaskan ungkapan algebra di bawah 2A kuasa 3 kuasa 4 darab 3B kuasa negatif 2 C kuasa 5 bahagi 24A kuasa 8 B kuasa 3 C kuasa 6. Jadi sebelum kita selesaikan atau ringkaskan ungkapan algebra ini, kita harus rujuk kepada hukum yang telah kita pelajari. Ingat lagi, apabila kita mempunyai A kuasa M darab A kuasa N ialah A kuasa M tambah N. Apabila asas yang sama dan didarabkan, kuasanya atau indeksnya harus ditambah. Manakala A kuasa M bahagi A kuasa N adalah sama dengan A kuasa M tolak N. Apabila kita bahagikan, kuasanya atau indeks harus ditolakkan. Jadi mari kita ringkaskan ungkapan algebra ini. Mari kita selesaikan tanda kurungan dahulu. 2 kuasa 4 A 3 darab 4 jadi 12 darab 3 B negatif 2 C 5 bahagi 24 A kuasa 8 B 3 dan C 6. 2 kuasa 4 ialah 16 jadi apabila 16 darab 3 bahagi 24 dan A kuasa 12 bahagi dengan A kuasa 8 jadi tolak 8 dan seterusnya B negatif 2 dibahagi dengan B kuasa 3 jadi tolak 3 dan C kuasa 5 bahagi dengan C kuasa 6 jadi tolak 6. Apabila kita selesaikan 16 darab 3 bahagi 24, kita akan dapat 2. A kuasa 12 tolak 8, 4. B negatif 2 tolak 3 jadi negatif 5. Dan C 5 tolak 6 jadi negatif 1. Inilah hasil bagi ringkasan ungkapan algebra ini. Faham? Bahagian kedua topik hari ini, penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks. Dalam bahagian ini, kita akan lihat beberapa soalan yang melibatkan hukum indeks yang telah kita pelajari. Baik pelajar, sekarang mari kita lihat contoh bagi penyelesaian masalah. Contoh pertama, tentukan nilai bagi ungkapan berikut. Punca kuasa 3 125 bahagi 32 kuasa 2 per 5 darab 2 1/4 yang kuasanya 1/2. Jadi, apabila kita punca kuasa 3 bagi 125, jawapannya adalah 5. Dan bahagi 32. 32 juga merupakan 2 kuasa 5. Jadi, 2 kuasa 5 kurungan kuasa 2/5. Dan apabila kita tukarkan pecahan ini kepada pecahan yang tidak wajar, darab 9/4 kuasa 1/2. Apabila kita permudahkan indeksnya, kita akan dapat 5 bahagi 2 kuasa 2 sebab 5 darab 2/5 adalah 2 dan darab apabila kita mempunyai 1/2 sebagai kuasa, ia juga adalah punca kuasa 2. Apabila kita permudahkannya, 5
bahagi 2 kuasa 2 ialah 4, darab punca kuasa 9 ialah 3 dan punca kuasa 4 ialah 2. Apabila kita darabkan, 5 darab 3 ialah 15 per 4 darab 2, 8. Inilah nilai bagi ungkapan ini. Faham? Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua bagi bahagian ini. Diberi P kuasa 3 sama dengan 7 kuasa 2 kurungan kuasa 1 per 2 bahagi 27. Jadi, daripada ungkapan yang diberi, P kuasa 3 adalah sama dengan 7 kuasa 2 kuasa 1 per 2 bahagi 27. Jadi, apabila kita permudahkan kuasa di sini, 7 kuasa 2 kuasa 3 per 2 bahagi 27. Apabila kita darabkan indeksnya, kita akan dapat 7 kuasa 3 per 27, di mana 27 juga merupakan 3 kuasa 3. Jadi, 7 kuasa 3 per 3 kuasa 3. Dan kita dapat faktorkan kuasanya dengan tanda kurungan. Jadi, 7 per 3 adalah kuasa 3. Di mana kamu dapat lihat P adalah sama dengan 7 per 3. Jadi, nilai P ialah 7 per 3 dan inilah jawapan bagi P. Faham? Sekarang, cikgu telah sediakan suatu latihan untuk kamu cuba. Mari kita lihat soalannya. Soalan pertama, ringkaskan ungkapan berikut. A. 3M kuasa 4 darab 2 per 5 M kuasa negatif 2. B. Negatif 2N kuasa negatif 3 per 5 kuasa negatif 5 per 4 per N. C. 81 P negatif 3 bahagi 9 P Q kuasa 2 darab 2 per 3 kurungan P kuasa negatif 6 Q kuasa 3 kurungan kuasa negatif 2 per 3. Soalan kedua, carikan nilai X bagi persamaan berikut. A. 7 kuasa 8 bahagi 7 sama dengan 7 kuasa X. B. 1 per 32 kuasa X per 2 kuasa X sama dengan 1 per punca kuasa 2, 64. C. 4 per 9 kuasa X sama dengan 4 per 9 kuasa 2 tolak X. D. 2 kuasa X tolak 3 per 8 kuasa negatif X sama dengan 64 per 4 kuasa 1 per 2 X. Soalan ketiga. Jika diberi 7 kuasa X per 49 sama dengan 1, tunjukkan bahawa X sama dengan 2Y. Soalan 4. Carikan nilai P dan Q bagi persamaan berikut. X kuasa P per Y kuasa 3 tolak Q darab Y kuasa Q per X kuasa P tambah 1 kurungan kuasa 2 sama dengan XY kuasa 6. Soalan kelima. A. Ungkapkan 25 kuasa X tambah 1 sebagai indeks asas 5. B. Ungkapkan punca kuasa 3 125 kuasa 2X sebagai indeks asas 5. C. Ungkapkan 81 darab punca kuasa 3 125 kuasa 2X per 25 X tambah 1 tambah 24 kurungan 5 kuasa 2X tambah 1 dalam bentuk K kurungan 5 kuasa 2X di mana K ialah satu pecahan. Sekarang, cikgu akan bagi kamu masa untuk cuba latihan ini dan kita akan lihat jawapannya bersama-sama nanti.
Sekarang, mari kita lihat jawapan bagi latihan tadi. Soalan pertama. A. Jawapannya 6/5 M kuasa 2. B. Jawapannya negatif 1/128 N kuasa 4. C. 6 Q kuasa negatif 4. Soalan kedua. A. Jawapannya ialah 7. B. Jawapannya 1/2. C. Jawapannya 1. D. Jawapannya 8/5. Soalan 4. Jawapannya ialah P sama dengan negatif 3 dan Q sama dengan 9/2. Soalan kelima. A. Di mana jawapannya ialah 5 kuasa 2X tambah 2. B. Jawapannya 5 kuasa 2X. C. Jawapannya 24 darab 5 kuasa 2X. Baiklah, kita telah sampai ke hujung topik hari ini. Mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada topik hari ini. Untuk topik hari ini, kamu harus tahu, untuk melaksanakan operasi atau penyelesaian masalah, kita harus tahu bagaimana kita hendak melakukan atau menggunakan hukum indeks, iaitu apabila A kuasa M darab A kuasa N adalah sama dengan A kuasa M tambah N, A kuasa M bahagi A kuasa N adalah A kuasa M tolak N. Apabila kita mempunyai A kuasa M, kuasa lagi N, ia adalah sama dengan A kuasa M darab N. Dan apabila kita mempunyai A kuasa kosong, iaitu sama dengan 1, dan A kuasa negatif N adalah sama dengan 1/A kuasa N. Saya harap kamu ingat dan faham apa yang cikgu telah ajari pada topik hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada topik yang akan datang. Bye!